Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamal malaikatil muqarrabin wa bidayatil mu'arrifin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita sambung pengajian kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang keempat daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun, haza faslun. Bermula membaca Fatihah, iaitu membaca Fatihah 10 syarat. Qala musannif rahimahullah. Ini masih lagi perbahasan mengenai rukun sembahyang, iaitu membaca Fatihah. Kata musannif yang lepas, rukun sembahyang ni ada 13. Yang pertamanya ialah niat, takbiratul ihram, berdiri betul, membaca Fatihah, rukun yang keempat. Jadi kata musannif, nak membaca Fatihah ni ada 10 syarat. Faslun, haza kalamul ati, bermula ini percakapan yang akan datang. Faslun ay fasilun, ialah satu yang mencerai dalam bab rukun sembahyang ni. Bermula membaca Fatihah, bermula membaca Fatihah yakni rukun sembahyang. Yang keempat membaca Fatihah ni, iaitu membaca Fatihah ada 10 syarat dia. Jadi apabila sebut syarat, syarat-syarat ni dia bukan rukun. Rukun tu membaca Fatihah. Syarat ni dia bersangkut paut dengan rukun tu. Ma yata'allaqu bi syai'in, barang yang bersangkut paut dengan sesuatu. Wala juz'u minhu, dan tidak daripadanya, daripada sesuatu tu. Dia bersangkut paut saja, dia bukan rukun, tapi dia bersangkut paut dengan rukun. Ma yata'allaqu bihi syai'un, barang yang bersangkut paut dengannya, dengan Fatihah tu. Ma ialah Fatihah, yata'allaqu yang bersangkut paut, bihi dengannya, dengan barang, dengan Fatihah, dia bersangkut paut dengan Fatihah. Wala juz'u minhu, dan tidak daripadanya, daripada barang, daripada Fatihah tu. Dia bukan daripada Fatihah, tapi dia bersangkut paut dengan Fatihah. Itu dinamakan syarat. Adapun rukun, macam Fatihah, dia terkena pada diri membaca Fatihah tu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia terkena kepada bacaan Fatihah itu rukun. Terkena pada diri perkara. Adapun syarat ni dia bersangkut paut dengan Fatihah, dengan rukun tu. Ada 10 syarat membaca Fatihah ni. Kalau tak cukup syarat-syarat ni, maka tidak sah membaca Fatihah. Apabila tidak sah membaca Fatihah, maka batal sembahyang, sebab kita tidak mengerjakan rukun di dalam sembahyang tu. Sebab itulah wajib fardhu ain di atas mukallaf kena belajar mengenai sembahyang. Setengah daripada yang kena belajar ni, syarat-syarat nak mensahkan membaca Fatihah ada 10, kata musannif. Pertamanya daripada 10 tu, pertama daripada 10 syarat tu, dibaca akan Fatihah ni di dalam bahasa Arab. Di dalam membaca Fatihah ni mesti kena baca Fatihah di dalam bahasa Arab.
Tak boleh kita nak terjemah kepada bahasa yang lain seperti Melayu ke, Cina ke, India ke, tak boleh. Wajib membaca Fatihah ni di dalam bahasa Arab. Kalau kita baca lain daripada bahasa Arab, tidak sah bacaan Fatihah. Seperti kita terjemahkan makna dia. Itu syarat dia. Sekiranya tidak mampu nak membaca Fatihah seperti mu'allaf yang baru masuk Islam, dia wajib sembahyang. Nak baca Fatihah tak boleh. Sebab dia baru masuk. Umpamanya dia tidak boleh membaca. Ataupun orang yang dibalakan mulut dia, nak baca Fatihah tak boleh. Nak baca Fatihah tak boleh. Macam mana? Wajib kena sembahyang. Selagi akal ada di dalam tubuh badan, selama tu wajib sembahyang. Tu macam mana dia tak boleh baca Fatihah? Tak kena sembahyang, wajib kena sembahyang. Dan jika lemah daripada membaca Fatihah ni, kita baca doa yang maksurat. Doa-doa yang diajar oleh Nabi. Bacalah doa apa-apa asalkan doa tu daripada Nabi. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bacalah doa apa pun untuk nak menggantikan Fatihah tu. Tapi kita baca doa tu sekadar ayat Fatihah. Boleh. Dan jika sekiranya tak mampu juga nak baca doa maksurat, doa yang diajar oleh Nabi ni, nak baca apa pula? Kita bacalah zikir yang sama banyak, zikir-zikir maksurat. Contohnya subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Contoh. Kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Contohnya. Kita bacalah doa-doa, ini zikir-zikir yang diajar oleh Nabi. Sekadar ayat Fatihah. Kita takdirkanlah. Kita takdirkan bacaan tadi ini sama banyak dengan bacaan huruf Fatihah tu. Boleh? Yang pertamanya kata musannif, mestilah dibacakan Fatihah tu di dalam bahasa Arab. Sekiranya tidak mampu, kita gantikan dengan doa yang maksurat. Dan jika sekiranya doa maksurat pun tak mampu, maka kita gantilah dengan zikir. Zikir-zikir. Boleh? Qala musannif rahimahullah ta'ala, subhanallah, subhanallah. Kita baca subhanallah, subhanallah tu sama banyak dengan bacaan Fatihah tu. Yang keduanya daripada 10 syarat membaca Fatihah ni, syarat yang kedua ialah dengan tertib, kena ikut susunan bacaan Fatihah. Dia bacaan Fatihah ni dia ada syarat-syarat dia. Supaya kita minta kerja lah. Kita minta kerja ni dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat kelayakan kita tu. Kalau tak cukup syarat-syarat yang majikan nak tu, maka kita tak diterima. Yang kita minta tadi tak diterima. Begitulah juga sembahyang ni. Tiap-tiap ibadat dia ada syarat dia. Kalau kita tak penuhi syarat-syarat dia tu, maka amalan kita ni tak diterima. Sebab itulah orang yang beramal dengan tidak ada pengetahuan ni maka ditolak. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa, fa kullu man, maka tiap-tiap siapa-siapa, siapa-siapa bi ghairi ilmin, tidak ada ilmu dia beramal. Ya'malu, beramallah ia. Dia tidak ada ilmu, dia tidak ada pengetahuan, tak tahu kaifiat-kaifiat, meniru saja. A'maluhu, segala amalan dia tu mardudatun, ditolak akan dia. Inilah kita takut. Kecuali kita di dalam belajar. Kalau kita di dalam belajar dan kita tersalah pekerjaan kita tu dengan sebab kita baru belajar, itu dimaafkan. Ada juga kata khil, dimaafkan. Sebab itulah pekerjaan yang kita buat, ibadat kita, puasa ke, semayang ke, kita buat perkara-perkara semayang tadi, buat perkara-perkara yang merosakkan, membatalkan semayang kita dengan sebab jahil. Nampak? Tengok keadaan jahil tadi lah. Setengah daripada jahil ni iaitu jauh daripada ulama'. Banyak ulama' tu jarang-jarang pergi macam orang asli yang duduk kat bukit tu. Ataupun orang mu'allah, orang kafir yang baru masuk Islam. Itu dimaafkan. Dan kata juga dimaafkan orang yang di dalam belajar. Nampak? Dimaafkan. Yang keduanya dengan tertib. Bacaan Fatihah ni mesti dia kena tertib, dengan tertib. Apa maksud tertib? Artinya ikut aturan, ikut susunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu dinamakan tertib.
Tak boleh kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, itu tidak tertib. Syaratnya dia kena tertib. Antara segala kalimahnya kalimah Fatihah. Segala kalimah-kalimah Fatihah ni mesti di atas jalan tertib, ikut susunannya. Dan yang ketiganya daripada 10 syarat membaca Fatihah ni dengan mualat padanya pada membaca Fatihah. Dia membaca Fatihah ni dia kena ada mualat. Macam mana mualat? Maknanya dia kena berturut-turut, tak boleh diselangi dengan kalam yang asing ataupun diam yang panjang pada huruf, yakni dengan bahawa lebih daripada qadar berhenti, daripada penat, daripada kita lelah, penat bacaan sebab kita ni letih ataupun kita ada penyakit lelah. Maknanya kita berhenti tadi ni sekadar untuk nak mengambil nafas bacaan saja dimaafkan. Kalau saja-saja kita berhenti, tak dimaafkan. Boleh. Kecuali kita berhenti tadi ni putus mualat sebab kita terlupa ayat Fatihah. Maka dimaafkan, dinamakan uzur. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, terlupa. Nak baca apa pula? Selepas pada tu kita pun berhenti yang lama. 5 minit, 10 minit umpamanya. Duduk nak ingat. Ulang balik tak ingat juga. Ulang balik tak ingat juga. Maka dimaafkan. Boleh. Kita berhenti yang lama. Sebab terlupa. Kita ingat, kita berhenti yang lama kerana nak ingatkan bacaan Fatihah, dimaafkan. Dinamakan uzur pada ketika tu. Tapi kalau saja-saja kita berhenti, diam yang lama, maka tidak dimaafkan saja. Saja-saja kita berhenti. Ataupun kita berhenti kerana untuk mengambil nafas bacaan, itu dimaafkan sebab kita penat ke letih ke umpamanya, nak baca tak boleh. Kita berhenti tadi supaya berhenti kerana untuk mengambil nafas membaca, itu dimaafkan. Kalau selain daripada tu tak dimaafkan. Kalau kita sengaja kita berhenti, lepas tu kita selang dengan kalam ajnabi, kan kita biasa bersin, sebut Alhamdulillah tengah-tengah bacaan Fatihah tu, bersin. Kemudian kita sebut Alhamdulillah, maka batal bacaan Fatihah tadi. Wajib kita kena ulang balik. Ataupun kita belhaq. Kan? Orang Kedah panggil belhaq kan. Tengah-tengah baca Fatihah tadi, kita, mulut kita ni dia jadi automatik. Bila kita belhaq, Alhamdulillah. Kita tengah baca Fatihah, kita belhaq, kemudian kita menyebut Alhamdulillah. Maksudnya diselangi dengan kalam ajnabi, kalam yang asing. Maka batal bacaan Fatihah, wajib kena baca balik. Kena ulang balik. Contohnya, siratal ladzina an'amta alaihim, bersin. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, kita belhaq, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersin, subhanallah. Ini Hashim, Alhamdulillah, kita bersin. Belhaq, Alhamdulillah. Ataupun kita takut guruh kimat, lintak menyambar, bom, bunyi guruh, kita pun menyebut subhanallah dengan terlancar mulut, maka batal bacaan Fatihah tadi. Kena ulang balik. Sembahyang tak batal, tapi wajib kena mengulangi semula bacaan Fatihah tu. Kadang-kadang dia jadi juga kita terlancar mulut, biasa duk sebutkan benda tu. Apabila bunyi guruh subhanallah, tertelatah, maka batal bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah kita tadi ni. Sebab apa? Kerana tidak mualat. Sebab itulah kata musannaf yang ketiganya, dengan mualat padanya pada membaca bacaan Fatihah. Ketiga mesti kena berturut-turut, tidak boleh diselangi dengan kalam yang asing, dan tidak boleh berhenti yang lama sekadar bernafas. Qala musannaf rahimallahu taala, boleh. Dan yang keempatnya daripada 10 syarat membaca Fatihah ni, memelihara akan segala hurufnya huruf Fatihah. Huruf Fatihah ni wajib kita kena jaga. Jangan tinggal walaupun satu huruf. Dan daripada makhrajnya, makhraj huruf Fatihah ni dan huruf-huruf Fatihah ni, jangan kita tinggal walaupun satu huruf. Iaitu huruf-huruf Fatihah ni 141 huruf. Huruf-huruf Fatihah ni kalau kita kira kesemuanya, mula daripada Bismillahirrahmanirrahim
sampai waladdallin tu, kesemuanya ada 141 huruf. Cuba balik, cuba kira tengok. Cukup 141. Itu huruf-huruf Fatihah. Jika tiada alif pada Maliki, tidak ada alif. Kalau kita tak kira alif lah pada Maliki Yaumiddin ni, kan ejaan Quran tu, dia eja min lam kaf. Dia bubuh huruf baris yang panjang tu. Fathah dengan berbaris sopa alif tu. Nampak? Setengah ejaan ni min alif lam kaf. Kalau kita tidak kira huruf Maliki ni, tak kira alif pada Maliki, min alif tak kira, maknanya 141. Boleh? Jika tiada dibilang alif pada Maliki. Jika tidak dibilang alif pada Maliki Yaumiddin ni, maka jadinya 141. Kalau kira alif tu jadi 142. Boleh? Kalau kira alif pada Maliki tu, dia kira 142. Kalau kira lah. Kalau tak kira 141. Dan tiada dihisab pula segala huruf musyaddatnya, musyaddat Fatihah, maksudnya huruf bertasydid. Dan tiada dihisabkan. Dan tiada dihisabkan pula, maksudnya tidak dikira, tidak dibilang juga segala huruf musyaddatnya, huruf yang bertasydidnya, bertasydid di dalam Fatihah. Kalau kita kira huruf yang bertasydid di dalam Fatihah tu, huruf tasydid di dalam Fatihah, syaddah tu lah, sabdu tu. Syaddah tu, kesemuanya ada 14. Kalau kita kira 141 campur dengan alif 142. Kalau kira huruf tasydid 14. Jadi berapa? Jadi 146. Jadi semua huruf Fatihah ni ada 146. Nampak? Kalau kita tak kira tasydid, tak kira alif pada Maliki, ada 141. Kalau kita kira secara detail, sekali dengan tasydid dia, dengan syaddah tu, dan sekali dengan alif, jadi jawapannya 142. 146. Huruf Fatihah ni 141 campur 114. Jadi berapa? 155. 155 campur dengan satu alif pada Maliki, jadi 156. 156 huruf Fatihah kalau kita kira sekali dengan alif Maliki dan sekali tasydid yang ada di dalam Fatihah tu 14, kesemuanya 156 huruf-huruf Fatihah tu. Ada 156. Maknanya jangan kita tinggal walaupun satu. Di dalam mazhab kita Syafi'i, Bismillah itu satu ayat daripada Fatihah. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Ada pun yang lain daripada mazhab Syafi'i, Bismillah itu bukan satu ayat daripada Fatihah, itu sunat yang asing. Supaya kita baca surah lah. Sunat kita membaca Bismillah pada permulaan surah kan. Lagu tu je. Adapun dalam mazhab kita Syafi'i, wajib kita kena membaca Bismillah, kerana Bismillah itu salah satu daripada ayat Fatihah. Sebab itulah kita mazhab Syafi'i, kalau imam tidak membaca Bismillah, maka tidak sah ikut. Sebab apa? Kerana i'tiqad kita, pegangan kita, bacaan Fatihah salah satu daripada ayat Fatihah. Boleh? Kalau kita ikut macam di Masjidil Haram umpamanya, di Masjid Nabawi, sekiranya kalau kita dengar juga Bismillah secara perlahan, maka boleh kita ikut. Kalau kita yakin, kata dia confirm tak baca Bismillah, maka tidak sah kita ikut dia. Sebab apa? I'tiqad kita bacaan Bismillah itu wajib. Kalau tak buat wajib tadi, tak buat rukun, tak baca Bismillah, tak sahlah sembahyang. Supaya kita tinggal Ar-Rahmanir Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ar-Rahmanir Rahim, tak baca. Sah ke tak? Tak sah lah. Itulah perumpamaan lagu tu lah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang kelimanya memelihara, yang kelimanya daripada 10 syarat membaca Fatihah tu, memelihara segala tasydidnya, tasydid Fatihah. Maknanya huruf-huruf yang bersabdu, yang bersyaddah di dalam Fatihah tu wajib kita kena jaga. Maknanya kita kena sebut sabdu tadi ni. Tak boleh kita baca dengan takhfif, dengan tidak bersabdu.
Yang kelimanya memelihara segala tasydidnya, tasydid Fatihah. Maknanya syaddah yang ada, baris syaddah ataupun baris sabdu yang ada di dalam Fatihah, yang 14 tempat tu wajib kita kena sebut. Maka mentahfiflah ia seorang akan satu tasydid daripadanya. Ni fardu takdir. Kalaulah sebaliknya, maka mentahfiflah ia, dan jika mentahfiflah ia, kalau kita takdir lagu tu sedap lah, nampak sikit. Maka mentahfiflah ia seorang, dan jika mentahfif ini tidak bersabdu, tidak bertasydid, dia baca ia dengan tidak ada tasydid. Contohnya, akan satu tasydid daripadanya, daripada Fatihah, dengan sengajanya, dengan sengaja seorang yang membaca Fatihah, lagi diketahui akan haramnya haram tahfif, haram meninggalkan sabdu, meninggalkan syaddah, dan mengubahlah ia tahfif tadi ni akan maknanya, makna Fatihah dengan tahfif, dengan tidak bersabdu, dengan tidak bersyaddah tadi. Jawabnya, maka batal sembahyangnya, sembahyang seorang batal sembahyang. Boleh? Kalau dia tidak dia meninggalkan syaddah di dalam Fatihah tadi ni, hukumnya batal bacaan Fatihah dia. Wajib dia kena ulang balik baca Fatihah. Nampak? Walaupun makna dia tidak rosak, bacaan tidak sah. Nampak? Bacaan tidak sah. Contohnya dia baca waladdallin, waladdallin, waladdallin. Nampak? Dia tidak tasydidkan pada laddall. Umpamanya dia baca waladdallin. Bacaan tu tidak rosak makna, tetapi tidak sah bacaan tu. Wajib dia kena ulang semula. Boleh? Dia kena ulang semula lah. Dia kena ulang mana? Ulang yang bacaan salah tu lah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia kena bertasydid. Boleh? Terkadang wajib dia kena ulang balik lah. Macam tu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wajib dia kena ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kalau dia baca dengan tahfif, dengan tidak bersabdu, dengan tidak bersyaddah, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena ulang balik bacaan tadi. Nampak? Dia bacaan iyyaka na'budu ni kalau merosakkan makna, dia baca iyyaka dengan tidak ada tasydid, dengan makna akan matahari kami sembah, kami meminta tolong. Kalau dia tahu makna dia reti. Kalau iyyaka makna akan dikau, iyyaka na'budu akan dikau, kami sembah. Iyyaka na'budu kami sembah. Iyyaka na'budu akan dikau kami sembah. Kalau kita baca dengan tasydid, dengan syaddah. Kalau kita baca dengan tidak syaddah, iyyaka na'budu akan matahari kami sembah. Kalau dia tahu makna dia mengetahui makna iyyaka ni dengan tahfif ataupun dengan tidak bersyaddah, maka jadi kafir. Wal'iyazubillah, murtad, jadi kafir. Kalau kita baca dengan tidak syaddah, iyyaka na'budu, akan matahari kami sembah. Kalau dia baca dengan sengaja, kafirun, jadi kafir. Kalau dia baca dengan tidak sengaja ataupun dia jahil makna dia, pada ketika tu tak jadi kafir, cuma tidak sah bacaan tadi. Wajib kena ulang semula. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ni kena hati-hatilah. Syaddah ni wajib kita kena baca. Kalau kita tinggal syaddah, kalau tak rosak makna dia, sekalipun bacaan tidak sah. Wajib kita kena ulang balik bacaan tadi. Sebab bacaan tidak sah. Sebab kita baca Fatihah ni lilitibak, kerana mengikut pekerjaan Nabi. Di amrin Nabi al-mutabak, pekerjaan Nabi diikuti akan dia. Kita baca ni atas jalan mengikut. Nampak? Walaupun sah pada kiraan nahu. Pada kiraan nahu sarab ni sah bacaan tu. Kalau ikut i'rabnya sah. Sekalipun, maka tak boleh kita baca selain daripada jalan lilitibak tu lah. Jalan mengikut. Kita baca ni atas jalan mengikut lah. Sebab itulah tidak sah bacaan kita. Sebab tu nak baca bacaan ni, dia kena ikut qiraat lah. Qiraat yang 7 tadi ni. Qala musannif rahimahullah ta'ala.
Dan jika mentakhfiflah ia seorang dengan lupa. Dan jika mentakhfif, maknanya dia meninggalkan syaddah ataupun tidak bertasydid. Dan jika mentakhfiflah ia seorang yang membaca Fatihah tadi ni, maknanya dia meninggalkan syaddah ataupun dia tidak bertasydid dengan lupa. Nampak? Dengan keadaan tu dia lupa. Atau jahillah ia seorang, sebab dia jahil akan haramnya haram takhfif, dia tak tahu. Sebab dia tak belajar lagi, tak sampai lagi bab dia, ataupun dia jauh daripada ulama, ataupun kerana dia baru masuk Islam. Atau tiada mengubah. Atau tiada mengubahlah ia takhfif tadi ini akan maknanya makna Fatihah. Makna Fatihah tidak berubah. Jawabnya, maka tidak batal semayangnya. Semayang seorang ni tidak batal. Sebab dia jahil kan. Tetapi batal bacaannya sahaja. Bacaan Fatihah tadi ni wajib kena baca balik, kena ulang balik bacaan yang tidak bersyaddah tadi, bertasydid tadi ni. Boleh. Kalau dia tahu makna dia berubah macam iyyaka na'budu tu, akan matahari kami semua jadi kafir. Apabila jadi kafir, batal semayang. Nampak? Batal semayang dia. Wajib dia kena masuk balik Islam dan kena semayang. Boleh. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang ni jarang berlaku lah ni. Jarang berlaku. Tapi hukum ada. Nampak? Sebab itulah bacaan Fatihah ni kena belajar. Maka wajib mengulang akan dia, akan Fatihah tadi ni dengan betulnya. Maka wajib mengulang akan dia, akan bacaan yang tidak bertasydid tadi ni dengan betul, dengan betulnya, dengan betul bacaan tu, dahulu daripada turun kepada rokoknya, rokok sembahyang tadi. Jadi sebelum dia nak rokok tu, dia kena betul balik. Maknanya dia kena membaca dengan tasydid. Kalau dia meninggalkan tasydid, dia meninggalkan syaddah, sabdu tu, wajib dia kena ulang balik bacaan tadi. Bukan ulang semua dah, ulang yang bacaan salah tu lah. Kalau dia terlancar mulut ataupun dia tersalah baca, kemudian dia ingat, wajib dia kena ulang balik bacaan tadi. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan jika tiada mengulang, dan jika tiada maksudnya jika tidak mengulangi balik bacaan Fatihah tadi yang meninggalkan tasydid itu, maka jawabnya batal sembahyangnya sembahyang seorang yang tidak membaca tasydid tadi, dengan turun seorang kepada rokoknya rokok sembahyang. Nampak? Kalau dia turun pada rokok sebelum dia ganti balik bacaan yang takhfif tu, dia baca dengan tidak bersabdu, bertasydid, dia tak ganti balik, dia rokok, maka batal sembahyangnya. Boleh. Maka batal sembahyangnya dengan turun seorang tadi kepada rokok seorang yang sembahyang tadi ni. Kalau dia turun, batal sembahyang. Wajib dia kena ganti balik. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan demikianlah engkau tafsil, engkau huraikan pada masalah lahan. Lagi akan datang musannif akan menceritakan pada masalah lahan, masalah baris yang lagi akan datang. Begitu juga masalah baris. Masalah baris ni kalau salah makna, kita baris tu silap dan berubah makna, batal bacaan Fatihah tadi. Boleh. Lagi akan datang. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Yang keenamnya ketiadaan, lagi akan datang. Lagi akan datang, dia akan cerita masalah salah baris, lari makna. Dia Quran ni kita wajib, kita kena baca di atas jalan lilitibak, di atas jalan mengikut. Kalau kita salah baris, tak mengikut macam mana bacaan Nabi ni, macam mana bacaan qiraat ni, maka tidak sah bacaan tu walaupun tidak lari makna. Nampak? Kalau makna dia berubah, contohnya siratal ladzina an'amta alaihim, asalnya begitu. Kemudian kita baca siratal ladzina an'amtu alaihim, siratal ladzi, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah oleh kamu akan kami ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang betul.
Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzi, jalan orang-orang yang engkau memberi nikmat. Nampak? Kalau kita baca an'amta. Kalau kita baca an'amtu, jalan orang-orang yang aku memberi nikmat. Tu dengan makna ana. Dhamir mutakalim, dhamir mutakalim wahdah. Kalau kita baca siratal ladzina an'amti, itu maknanya lagi makna. Ti itu dengan makna dhamir mukhatab muannas. Nampak? Dengan makna anti. Jadi rosak makna. Kalau rosak makna dia tu dan rosak berubah baris dia dan rosak makna, maka batal bacaan Fatihah tu. Kena baca balik. Dan tidak sah lah. Wajib kita kena ulang balik lah. Bacaan tu wajib kita kena ulang balik. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Yang betulnya kita baca siratal ladzina an'amti alaihim ataupun tu alaihim. Wajib kena ulang balik siratal ladzina. Qala musannif rahimahullah. Yang keenamnya, ketiadaan diam yang panjang dengan tiada uzur. Dalam bacaan Fatihah ni wajib kita kena membaca dengan ketiadaan diam yang panjang, berhenti yang lama. Diam yang panjang ni maksudnya berhenti yang lama dengan tiada uzur. Tak boleh kita berhenti yang lama. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti dengan sengaja. Kita berhenti yang lama, batal bacaan Fatihah. Kena baca balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Berhenti yang lama, lebih daripada qadar mengambil nafas. Nampak? Lebih daripada qadar letih membaca Fatihah ataupun lebih daripada qadar penat. Kita berhenti tadi kerana penat. Nak baca tak boleh, kita berhenti untuk mengambil nafas bacaan tadi. Lebih daripada qadar tu, maka batal bacaan Fatihah. Dia tidak boleh berhenti yang panjang dengan tiada uzur. Iaitu lebih daripada, macam mana yang kata qadar? Diam yang panjang ni, berhenti yang lama. Diam ni maksudnya berhenti yang lama. Diam yang panjang maksudnya berhenti yang lama. Pada uruf. Iaitu diam yang panjang dengan tiada uzur ni, diam yang lebih daripada qadar bernafas dan penat. Maknanya kita berhenti ni lebih daripada qadar bernafas. Maka kita nak membaca ni, kita penat, kita letih, kita berhentilah, ambil nafas baca. Lepas tu kita berhenti lebih daripada qadar tu. Ataupun kita orang yang penat, nampak? Lebih daripada qadar penat untuk membaca tadi ni. Batal bacaan Fatihah. Dan diam yang sedikit, kita diam tu sikit je. Nampak? Qadar bernafas yang dia kosakkan dengan diam tadi ni, yang dia kosak, yang diniat dengan diam yang sedikit tu, memutuskan, yakni membatalkan akan bacaan Fatihah. Kita berhenti sekejap lah qadar bernafasnya, tapi kita berhenti tadi ni, kita niat nak membatalkan bacaan Fatihah. Aku tak membaca dah. Kita nak berhenti baca Fatihah tu. Nampak? Kalau lagu tu pun batal juga bacaan Fatihah, wajib kena ulang semula. Kalau kita berhenti bacaan Fatihah walaupun lama, kerana kita berhenti tadi ni supaya nak ingat bacaan kerana lupa, pada ketika tu tidak membatalkan bacaan Fatihah walaupun berhenti yang panjang, lebih daripada qadar bernafas, lebih daripada qadar penat, qadar letih untuk bacaan tu lah. Dimaafkan. Kan kita terlupa nak buat lagu lah. Sebab kita manusia kan. Manusia ni dia tak lepas daripada lupa. Al-insan la yakhlu 'anil khata'i wa nisyan. Manusia ni tak lepas daripada salah dan lupa. Jadi kita manusia ni dia lupa lah. Walaupun hari-hari kita duk baca. Tapi satu ketika ni dia lupa. Nampak? Kalau dia lupa tu macam mana? Dimaafkan. Walaupun masa yang panjang. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan jika diamlah ia seorang yang semayang, seperti yang tersebut itu. Seperti yang tersebut itu maknanya diam yang lebih daripada qadar bernafas, ataupun diam yang lebih daripada qadar penat untuk bacaan. Dia berhenti tu kerana penat, dia berhentilah untuk nak membaca pula. Lebih daripada qadar tu. Dan jika berhentilah ia seorang yang membaca Fatihah tadi, seperti yang tersebut itu maknanya lebih daripada qadar bernafas dan penat tadi,
maka wajib dia akan membaca Fatihah daripada awalnya. Awal Fatihah wajib dia kena baca mula balik. Sebab bacaan Fatihah tu batal terus. Nampak? Dia tak macam tasydid tadi. Dia baca tadi tidak bertasydid. Cuma bacaan tu batal yang tidak bertasydid tu. Wajib dia ulang pada bacaan yang dia meninggal tasydid tu saja. Tapi kalau dia meninggal, dia diam yang panjang ni, membatalkan kesemua bacaan Fatihah. Wajib dia kena ulang daripada mula Fatihah. Bismillah baliklah. Boleh. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang ketujuhnya daripada 10 syarat membaca Fatihah dengan ketiadaan lahan, dengan ketiadaan baris yang mencederalah ia lahan, ia baris tadi akan maknanya makna Fatihah. Nampak? Bacaan Fatihah ni kalaulah dia baca tadi ni silap baris. Tapi baris tadi ni tidak membatalkan dan tidak merosakkan makna Fatihah. Cuma salah bacaan bacaan Nabi. Dia ditibak tadi ni tak betul. Contohnya waladdallin. Nampak, dia tidak bertasydid, waladdallin. Dia baca lagu tu je. Itu tidak merosakkan makna. Apabila tidak merosakkan makna, wajib dia kena ulang balik ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boleh. Tak merosakkan makna. Itu saja. Kalaulah bacaan tadi ni merosakkan makna. Nampak? Contohnya siratal ladzina an'amtu alaihim. Jalan yang aku memberi nikmat. Nampak? Sirat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah olehmu ya Allah akan kami ni. Siratal mustaqim, makna jalan yang betul. Kau tunjuklah olehmu akan kami ni jalan yang betul. Jalan mana? Siratal ladzina an'amtu alaihim. Siratal ladzi, jalan orang-orang yang aku memberi nikmat. Sepatutnya an'amta dia baca, itu merosakkan makna. Merosakkan makna, batal bacaan Fatihah tadi. Boleh. Yang tu dia kena ulang balik. Dia kena ulang balik bacaan daripada mula. Sebab merosakkan makna. Kalau dengan sengaja lah. Kalau dia baca dengan sengaja bacaan tadi ni, maka batal ke semua Fatihah tadi. Dia kena ulang balik. Kalau dia baca dengan keadaan tersalah, dia ulang yang salah tu sajalah. Dia baca dengan tak sengaja kan. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Itu masalah baris. Masalah baris. Kalau baris tadi ni merosakkan makna, dia baca dengan sengaja, batal bacaan Fatihah ke semua. Kalau dia baca dengan keadaan tersalah, bacaan tadi ni dia tersalah ataupun dia tersilap, wajib dia kena ulang bacaan yang tersilap tadi. Itu beza dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang kedelapannya bahawa membaca akan Fatihah pada hal berdiri. Wajib seseorang yang sembahyang membaca Fatihah ni pada hal keadaan berdiri. Dia kena baca dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Kerana berdiri ini setengah daripada rukun sembahyang. Boleh. Dan bacaan Fatihah ni mesti syaratnya di dalam keadaan berdiri. Kecuali dia uzur. Atau ganti berdiri pada ketika uzur. Adapun dia waktu dia uzur tak boleh nak berdiri, maka dimaafkan dia baca Fatihah dalam keadaan duduk ataupun tidur ke, melentang ke, mengiring ke, dimaafkan. Ganti daripada berdiri. Kalau dia sihat, tak boleh dia membaca Fatihah di dalam keadaan duduk. Wajib dia kena baca Fatihah dalam keadaan berdiri. Kecuali sembahyang sunat lah. Adapun sembahyang sunat, dia boleh membaca Fatihah dalam keadaan duduk. Sembahyang sunat ni harus kita sembahyang dalam keadaan duduk. Sembahyang sunat. Tapi sembahyang wajib tak boleh. Sebab wajib, sebab berdiri ni ialah rukun. Sembahyang sunat boleh. Walaupun kita tidak uzur, boleh kita sembahyang di dalam keadaan duduk. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Yang kesembilannya daripada 10 syarat membaca Fatihah
bahawa memperdengarlah ia seorang yang semayang tadi ini akan diri seorang yang semayang. Wajib bacaan tadi ini sekira-kira dengar pada telinga. Dengar dengan telinga kita. Maknanya kita baca tadi ini dengar dengan telinga. Jadi memada, barulah sah bacaan kita. Kalau kita baca rumit mulut je, bergerak bibir mulut, tidak serbit huruf dan suara, maka tidak sah bacaan. Dia dhabitnya ni jika sekiranya kita duduk di tempat khulwat, tempat yang sunyi. Kalau kita baca tu telinga dengar. Sokodak tu je. Nah, mulut dengan telinga bukan jauh, sejengkai umpamanya. Lebih kurang sejengkai. Maknanya mulut yang kita baca ni dengar di telinga, huruf-huruf tadi ni. Kalau terbit angin ataupun bergerak bibir mulut, baca di dalam hati, itu tidak sah. Sebab apa? Kerana syarat membaca Fatihah wajib didengar oleh telinga. Sekira-kiranya kita duduk di tempat yang sunyi, dengar di telinga. Kalau kita duduk di tempat yang bising, tempat kereta lalu dengan kipas bunyi, dengan sound rosak umpamanya, tak dengarlah bacaan kita. Nampak? Itu dimaafkan. Qala musannif rahimahullah ta'ala, itu syarat dia. Ini banyak berlaku ni. Banyak orang yang jahil-jahil semayang ni, dia semayang baca bergerak bibir mulutnya. Lebih-lebih lagi orang perempuan dia baca bergerak bibir mulut, tidak sah bacaan dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kesepuluhnya bahawa tiada menyelangi antara segala kalimahnya kalimah Fatihah itu oleh zikir yang ajnabi, maknanya zikir yang asing, yang tiada takluk, yang tidak bersangkut paut ia zikir dengan sembahyang. Maknanya dia bercakap, dia menyebut zikir-zikir yang asing, maknanya lafaz-lafaz yang asing, yang lain daripada yang bersangkut paut dengan sembahyang. Contohnya macam mana? Macam tadilah kita buat misal tadi ni. Dia tengah-tengah sembahyang tadi ni, dia bersin, hasyib, maka terkeluar daripada bibir mulut dia ni alhamdulillah. Ataupun dia terkejut, guruh, bom bunyi guruh umpamanya. Kemudian dia pun berzikir, bertasbih, subhanallah. Maka batal bacaan Fatihah, wajib kena ulang daripada semula, bismillahirrahmanirrahim, sampai habis. Ataupun terlancat mulut dia, assalamualaikum, orang bagi salam orang ketuk pintu bagi salam, assalamualaikum, dia duduk biasa, waalaikumsalam. Tengah-tengah semayang tu, tengah-tengah bacaan Fatihah, dia sebut waalaikumsalam, maka bacaan Fatihah tu batal. Wajib dia kena ulang baca. Semayang tadi tak batal sebab dia tak sengaja terlancat mulut kita bercakap ni jangan bagi, kalau cakap dengan tidak sengaja tak lebih daripada 6 kalimah tidak batal semayang. Seumpama terkejut kita menyebutkan apa lafaz-lafaz yang asing umpamanya, kita telatah, kita sebut perkataan yang lain daripada perkataan semayang, jangan lebih daripada 6 kalimah tidak batal semayang. Kalau jadi 7, 8 batal semayang. Macam tu juga orang bagi salam, assalamualaikum, dia terkejut, waalaikumsalam, dia tengah membaca Fatihah, maka batal bacaan Fatihah tadi ni, kena baca semula balik. Boleh? Sebab itulah kata musannif bahawa tidak menyelangi antara segala kalimah Fatihah oleh zikir yang ajnabi, maknanya zikir yang asing, yang tidak takluk, yang tidak bersangkut paut dengan semayang. Dengan bacaan Fatihah tu lah, yang tak bersangkut paut dengan semayang. Boleh? Dia berzikir yang asing, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Dia terkejut, tikus besar jatuh, tikus besar kucing tu jatuh di depan Allahu Akbar, dia terlatah, maka batal bacaan Fatihah tadi ni, wajib kena ulang balik. Kalaulah yang bersangkut paut dengan semayang, seperti amin imam, dia duk baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tu imam, waladhdallin. Jadi dia dengar amin imam, amin. Yang tu tidak membatalkan bacaan Fatihah. Boleh. Sebab apa? Kerana sunat kita mengucap amin bagi imam. Tu imam ucap amin, kita pun sunat mengikut amin. Jadi bacaan Fatihah kita tu tidak membatalkan. Boleh? Tak batal. Jadi kita sambung balik Ar-Rahmanir-Rahim contohnya, tu imam kata waladhdallin, amin. Kita pun amin, kita sambung balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak membatalkan. Sebab apa? Kerana amin tadi dia bersangkut paut dengan semayang. Boleh? Nampak? Kalaulah dia tidak dengar bacaan Fatihah, cuma dia dengar amin saja,
Semasa tu imam baca Fatihah, speaker tak bunyi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, speaker tak bunyi, dia tak dengar. Sampai tang amin tu speaker elok balik. Nampak? Amin. Jadi pada ketika tu tak sunat dia mengucap amin. Nampak? Sebab dia tak dengar bacaan Fatihah imam. Amin ni sunat apabila habis selesai membaca Fatihah, sunat kita mengucap amin. Kalau dia tak dengar bacaan Fatihah imam, dia dengar amin saja, kemudian dia ikut, batal bacaan Fatihah. Dia kena baca balik. Yang kata sunat mengucap amin imam ni jika sekiranya kita dengar bacaan Fatihah imam. Hak ni kena faham ni. Hak ni banyak orang tersalah faham. Dia hukum fiqahnya apabila kita mendengar bacaan Fatihah imam, imam mengucap amin, sunat kita mengucap amin imam tu bersama-sama dengan imam. Kalau sekiranya kita tidak mendengar bacaan Fatihah imam, nampak tak dengar, sampai amin tu speaker elok balik, pulih balik speaker tu, tak sunat kita mengucap amin. Kalau kita mengucap amin juga tak batal sembahyang, tapi batal bacaan Fatihah. Boleh. Qala musannif rahimahullah taala, syahdan, sunat membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dahulu daripada membaca Fatihah. Cukup dulu dekat tu. Lagi akan datang kita akan sambung. Syahdan, sunat membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dahulu daripada membaca Fatihahnya. Ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.